guys, kembali lagi dalam Fast. So, kalau korang ada bajet dengan harga sekitar RM2,000 dan juga mencari sebuah iPhone, ini adalah salah satu model yang aku boleh recommend, iaitu 12 Pro Max dengan bajet sekitar RM2,000 saja. Tapi sebelum korang nak decide untuk beli smartphone ni, korang kena tahu dulu kelebihan dan juga kekurangan dia. Ada banyak faktor yang aku akan cover untuk video review kali ni, terutamanya tentang performance dia, macam mana, common problem yang biasa jadi, berapa tahun lagi dapat iOS support, battery health dan juga harga market second hand dekat market Malaysia sekarang ni. So, best lagi ke iPhone 12 Pro Max pada tahun 2023 ni? Let's talk about it. Pertama sekali, untuk rekaan, feels and shape dia bagi aku memang berbeza lah daripada iPhone X ataupun iPhone 11 series, sebab Apple kembalikan balik boxy design masih era kegemilangan iPhone 5 dulu. Sampailah sekarang ni, Apple masih kekalkan shape and feels yang hampir sama je dekat latest iPhone 15 dorang. So bagi aku dari segi rekaan, 12 Pro Max memang masih relevan dengan binaan stainless steel yang ada IP rating, rasa yang solid dan juga sedap pegang kalau gunakan tanpa sebarang casing. Lepas 4 tahun gunakan dengan cara yang agak lasak, condition 12 Pro Max aku ni memang ada kesan yang dahsyat jugalah. Macam back glass dia memang dah crack, of course, sebab dia glass. Minor dent dan juga scratches pun memang normal lah dekat body dia. Even main camera pun ada masuk habuk tau. So aku macam pelik juga, macam mana boleh masuk habuk dekat main camera padahal semua bahagian tertutup tau. Cuma bahagian speaker dan juga mikrofon je dia terdedah sikit kan. So ya, aku tak pasti macam mana. The reason kenapa bahagian belakang ni crack, of course, sebab penggunaan casing yang kurang sesuai. So kalau korang nak pakai casing, aku recommend korang gunakan casing yang lebih tebal ataupun lebih bulky sikit lah, untuk elakkan kesan crack macam ni. Sebab aku gunakan casing yang nipis, yang memang mengikut bentuk body smartphone ni sendiri. So that's why it depends pada korang. Kalau korang rasa korang pengguna yang kurang lasak, okey lah tak gunakan casing ataupun gunakan casing yang nipis. Tapi kalau korang pengguna yang sangat lasak dan nak jaga iPhone, korang gunakanlah casing yang lebih tahan lasak berbanding casing yang aku biasa gunakan. Overall dari segi rekaan untuk 12 Pro Max ni, bagi aku tak ada perubahan yang signifikan sangat kalau kita nak bandingkan dengan iPhone yang paling latest sekarang lah. So aku rasa dia punya perubahan yang ketara hanyalah pada pilihan warna baru dan juga saiz bonggol kamera. Makin lama makin membesar. Sejak daripada iPhone 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro dan juga 15 Pro, makin lama saiz bonggol kamera makin besar dan juga of course ada pilihan warna baru yang mendapatkan perbezaan daripada iPhone lama kepada iPhone yang baru. So bagi aku, kalau korang nak dapatkan 12 Pro Max ni dari segi rekaan, masih cukup relevan dengan rekaan yang nampak hampir sama macam iPhone yang terbaru. Cuma itulah, bonggol kamera dia tak sebesar macam iPhone yang sekarang ni lah. So itu je beza yang paling ketara in terms of looks dan juga design. Macam yang aku katakan tadi, bahawa dia punya looks and feel memang lebih kurang macam latest iPhone. So korang boleh nampak dari segi dia punya flat screen pun memang lebih kurang sama je macam the latest iPhone. Sebab untuk 11 Pro tak macam ni tau dia punya screen. 11 Pro ada 2.5D sikit dekat hujung-hujung tu, tapi untuk 12 Pro Max ni dia dah gunakan fully flat, sampailah iPhone sekarang pun menggunakan fully flat screen. So untuk bahagian display dia, 12 Pro Max menggunakan Super Retina XDR OLED yang bersaiz 67 inci, tapi malangnya smartphone ni tak ada promotion 120Hz. So korang akan dapat 60Hz display yang bagi aku not bad untuk iPhone. Tidaklah slow sangat macam 60Hz yang biasa kita gunakan pada phone lain, but 60Hz dia rasa agak smooth, but still dia 60Hz, bukannya 90 ataupun 120Hz. So memang ada perbezaan kalau aku daripada 13 Pro Max ataupun 14 Pro Max. Memang aku rasa untuk dia punya smoothness tu jauh bezalah dengan iPhone yang paling latest sekarang ni. In fact, smartphone ni pun ada ketahanan jenis ceramic shield tau, macam the latest iPhone. Yes, aku memang pengguna yang lasak, tapi surprisingly screen untuk 12 Pro Max ni masih tahan dan juga utuh, thanks to ceramic shield glass dekat screen 12 Pro Max ni. Dan mungkin faktor flat screen pun mainkan peranan yang penting untuk lebih kukuh berbanding dengan curve display yang lebih rasa fragile dan juga mudah untuk dia crack dekat bahagian hujung tu kalau jatuh. Macam korang semua tahu bahawa Apple dah mula menggunakan screen display jenis notch sejak daripada iPhone X dulu pada tahun 2017 sampailah tahun 2022, iaitu iPhone 14 yang biasa. Dan untuk 12 Pro Max ni pun menggunakan screen jenis notch, cuma lebar sikit lah kalau kita nak bandingkan dengan the latest iPhone macam 13 Pro Max ataupun iPhone 14 yang biasa tu. Untuk tahun 2023 ni, bagi aku in terms of rekaan dia memang tak relevan sangat lah, sebab dia nampak outdated sikit dari segi dia punya design notch tu sendiri. Cuma bagi aku still accept lah dia punya flat display tu dan juga dia punya bahagian color tu sendiri. Cuma kekurangan paling jelas pada smartphone ni mungkin dia punya nits brightness yang rendah untuk phone yang berusia hampir 4 tahun dan juga untuk kita nak gunakan pada tahun ni. Sebab nits brightness dia hanyalah 1200 saja. So tak cukup cerah lah kalau korang nak gunakan dekat outdoor dengan cuaca di Malaysia sekarang ni kan. So kalau korang pengguna iPhone 11 dan juga ke bawah, mungkin korang akan rasa perubahan yang ketara sikit lah pada 12 Pro Max, memandangkan dia menggunakan fully flat dan juga dia punya body yang berbeza daripada iPhone 11 Pro Max dan juga ke bawah. So that's why mungkin sesuai untuk korang daripada pengguna iPhone X, iPhone 8 ataupun iPhone 11 series dan juga ke bawah lah.
dari segi dia punya display screen yang flat dan juga body lebih boxy compare to iPhone yang sebelumnya. Overall untuk screen display dia bagi aku tak banyak nak complain lah. Dari segi color dia memang just nice, cuma dia punya bahagian refresh rate tu agak rendah untuk phone yang digunakan pada tahun ni. Kalau korang daripada pengguna phone Android dan juga bertukar kepada iPhone 12 Pro Max ni, mungkin korang rasa yang dia punya screen display tu a bit outdated menggunakan masih dengan notch display. Itu saja antara kekurangan dan juga kelebihan yang aku boleh nampak lah untuk screen display pada 12 Pro Max ni. Seterusnya persoalan yang paling ramai tanya aku, adakah iPhone yang berusia hampir 4 tahun ni okey lagi performance dia? Surprisingly untuk chip A14 Bionic dengan 6GB RAM dia, setakat ni aku dah gunakan dengan cara yang memang lasak. Aku dah lenjan kau smartphone ni, main game lah, gunakan dengan cara yang heavy dan sebagainya. Memang aku tak banyak nak complain lah in terms of dia punya performance. Masih okay, superb lagi untuk korang gunakan pada tahun ni. Tak ada lagging yang teruk sangat lah. Bagi aku lagging tu mungkin ada terasa sikit kalau kita lenjan kau gaming smartphone ni, ataupun gunakan dekat outdoor dengan cuaca matahari yang panas. Itu normal lah, smartphone akan terasa overheat sikit semua. But untuk penggunaan biasa, daily usage, untuk korang nak gunakan masuk pejabat, nak buat kerja, nak main social media, benda tu semua memang tak ada masalah langsung. Pada iPhone 12 Pro Max ni masih boleh capable untuk handle every task yang korang nak buat pada smartphone ni. In fact, chip yang digunakan pada iPhone 12 Pro Max iaitu A14 Bionic ni juga masih digunakan pada the latest iPad 10 yang dilancarkan pada tahun lepas. So, itu adalah antara reason why aku cakap yang A14 Bionic ni masih okay dan juga relevan lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Even Apple masih pakai ikut chip tu. So, that's why chip ni aku rasa very optimized lah dengan iPhone 12 Pro Max. Tak ada isu lagging, tak ada isu overheat yang melampau sangat, tak ada isu yang besar lah pada performance. Kalau korang nak beli pada tahun ni ataupun pada tahun hadapan. Setakat aku dah gunakan iPhone 12 Pro Max ni, aku rasa dia masih boleh handle heavy task yang kita nak lakukan dari segi tujuan kerja ataupun social media dan juga entertainment. Macam kamera, video, nak layan YouTube, Netflix dan sebagainya. Sebab dia punya performance masih capable lagi tau. Aku jangkakan mungkin dalam masa 1 ke 2 tahun lagi, iPhone 12 Pro Max ni masih steady lagi performance dia. So, yeah. Itu adalah antara kelebihan yang korang boleh dapatkan pada 12 Pro Max setelah hampir 4 tahun usia dia. The reason kenapa aku cakap macam tu sebab kita tahu bahawa track record untuk Apple bagi software update memang very positif. So, biasanya Apple akan bagi dalam masa 4 ke 6 tahun. Tapi normally dalam 4 ke 5 tahun macam itulah. Untuk 6 tahun tu mungkin iPhone 6s saja kot yang dapat. But normally 4 ke 5 tahun. So, untuk 12 Pro Max ni dijangkakan akan dapat lagi software update sampailah tahun 2026. So obviously memang dapat software update yang agak lama pada iPhone 12 Pro Max ni. Korang juga akan dapat features yang baru pada iOS baru nanti dan juga paling penting sekali of course dapat security update untuk pastikan yang iPhone korang selamat daripada sebarang bugs ataupun malware. Seterusnya aku rasa macam tak lengkap kalau aku tak kongsikan common issue yang biasanya jadi pada iPhone. So adakah iPhone 12 Pro Max ni ada common issue yang korang perlu tahu? So common issue yang biasa jadi pada iPhone sebelum ni macam iPhone 10 dulu, Face ID problem, ada display problem, green line, overheat. 13 Pro Max pun tak terkecuali ada isu dekat dia punya white screen of death. Even iPhone 11 pun ada isu ghost touch. So memang banyak isu juga yang pernah terjadi pada iPhone sebelumnya. But untuk 12 Pro Max ni luckily tak ada common issue yang besar yang korang perlu risau kalau korang beli walaupun yang terpakai. Setakat ni kebanyakan masalah yang korang pernah dengar pada iPhone yang sebelumnya memang dah tak ada lah pada iPhone 12 Pro Max ni. Apple dah banyak fix dan juga banyak optimizekan dengan hardware dan juga software pada 12 Pro Max ni. Boleh dikatakan yang iPhone 12 Pro Max ni adalah produk yang matang dan juga lebih stable kalau compare to model lain. Mungkin kalau ada pun minor lah, tak ada isu yang besar pun untuk korang risau pada iPhone 12 Pro Max ni. Macam mana pula dengan ketahanan bateri dia? Okey ke? Setakat ni aku tak ada isu yang besar in terms of ketahanan bateri pada iPhone 12 Pro Max. Untuk phone yang dah berusia hampir 4 tahun, masih acceptable lagi. Sehari 2-3 kali charge tu memang normal lah sebab kita tahu smartphone ni dah dilancarkan pada tahun 2020 kan. So, masih okey lagi bagi aku. Cuma charging speed dia tak berapa laju lah sebab 12 Pro Max just support 25 watt saja. Untuk iPhone sebenarnya 25 watt tu dah cukup laju. Itu untuk level iPhone lah. Sebab latest iPhone pun masih 27 watt tau. So memang jauh kena tinggal lah dengan phone Android sebenarnya. Sebab phone Android pun dah cecah 100 lebih watt kan. So iPhone masih dengan 30 watt ke bawah. So itu adalah something yang aku rasa sedih jugalah dengan iPhone sekarang ni. Other than that, iPhone 12 Pro Max support wireless charging dan ini adalah iPhone pertama yang support MagSafe 15 watt. So korang boleh gunakan aksesori MagSafe dekat iPhone 12 Pro Max ni. Misalnya macam wallet, power bank, charger dan banyak lagi korang boleh dapatkan secara online. Memandangkan iPhone 12 Pro Max ni dah tak ada yang baru, hanyalah unit terpakai saja dekat market Malaysia sekarang ni, adakah battery health dia masih 100% ataupun masih tinggi lagi untuk
phone yang ada berusia 4 tahun ni. Macam korang semua tahu bahawa bateri health memang akan turun dan juga takkan kekal dekat 100% dan akan mula degrade kalau kita dah mula gunakan smartphone tu. Apple claim dekat website diorang yang bateri iPhone normal akan masih mengekalkan 80% bateri health setelah 500 charge cycle. By logic, kalau lagi lama usia iPhone tu memang akan lagi rendah lah bateri health pada sebuah iPhone tu sendiri. Untuk iPhone 12 Pro Max aku sendiri masih kekalkan dengan original bateri dan juga bateri health yang masih tinggi lagi tau dia punya kapasiti tu sendiri. So aku rasa mungkin faktor penggunaan charger dan juga kabel yang bersesuaian, berkualiti yang membuatkan bateri aku masih kekal tinggi lagi sampai sekarang ni. Cara penggunaan aku juga memberikan peranan yang penting untuk kita masih kekal bateri health yang tinggi actually. So depends pada cara penggunaan korang juga dan juga jenis kabel charger apa yang korang gunakan. So kalau korang gunakan kabel yang tidak berkualiti, dia akan memberikan kesan yang buruk pada bateri health dan juga bateri tu sendiri boleh rosak. So aku rasa mungkin tahun depan dah kena tukar lah sebab bateri health dia pun makin lama makin degrade kan. So ya, aku rasa next year should be akan cecah bawah 80% kot aku rasa. Yang terakhir sekali adalah tentang kamera. So untuk 12 Pro Max menggunakan setup triple camera dengan 12 megapixel wide, 12 megapixel ultrawide dan juga 12 megapixel telephoto. Bagi aku setup kamera untuk iPhone 12 Pro Max masih relevan lah dengan semua features yang penting untuk kita nak gunakan pada tahun ni. Untuk pengetahuan korang, iPhone 12 Pro Max ni adalah iPhone pertama yang memperkenalkan OIS jenis Sensor Based Optical Stabilization System. So biasanya fungsi OIS kamera akan shift lens, tapi yang ni dia akan shift sensor untuk balance camera movement. So gambar stay sharp walaupun banyak pergerakan. Untuk telephoto kamera, iPhone 12 Pro Max mampu zoom sehingga 2.5 kali optical dan juga 12 kali digital. Cuma korang kena tahulah bahawa iPhone masih kalah lah kalau bab telephoto lens ni kan, sebab dia punya zoom tu memang agak terhad dan optical pun 2.5 kali saja. Kamera ultrawide pada smartphone ni mampu capture dengan 120 degree FOV, tapi kalau shifting antara kamera utama dan juga ultrawide memang nampak agak ketara lah. Untuk kamera utama lebih kepada white balance yang warm dan juga sedap mata memandang, tapi untuk ultrawide lebih kepada ke arah cool dan juga lebih kontras. So less details jugalah aku rasa pada kamera utama ataupun pada kamera ultrawide dia, sebab dia just gunakan 12 megapixel saja kan. So memang jauh beza dengan 48 megapixel yang digunakan pada iPhone yang paling latest sekarang ni. Tapi untuk smartphone yang dah berusia hampir 4 tahun, bagi aku still acceptable lah dari segi dia punya details ataupun color tu sendiri. Aku rasa okey je untuk korang yang suka point and shoot. Manakala untuk portrait mode, Apple apply LiDAR teknologi untuk depth sensing dan ini menghasilkan gambar bokeh yang lebih kemas pada bahagian edges dan juga separation background. Exposure pada gambar pun nampak lebih kepada true to life dan juga tone yang tidak fake sangat. Kalau dalam keadaan low light pula, nampak yang kamera dia tak struggle sangat untuk kekalkan details dan juga dynamic range. Gambar yang dihasilkan lebih kepada eye pleasing daripada segi warna dan juga tak overexpose sangat pencahayaan gambar tu sendiri. So noise memang minimum dan juga white balance yang almost accurate. So dia tak akan mencerahkan suasana yang gelap sangat. So dia boleh balancekan sikitlah antara kecerahan dan juga kegelapan. Untuk video pula, 12 Pro Max support sampai 4K 60fps HDR. So bagi aku kualiti video dia memang tidak disangkal mampu menghasilkan video yang smooth dan warna yang tak fake. White balance juga stable walaupun kita switch between focal length untuk ultrawide ataupun kamera utama dia. Jadi tak adalah tiba-tiba warna tu berubah daripada zoom in ataupun zoom out masa tengah record kan. Tapi korang kena tahulah bahawa iPhone 12 Pro Max ni tak ada cinematic mode ataupun tak ada action mode macam iPhone yang paling latest. So dia just ada basic 4K video sajalah. But still ada night mode untuk korang nak gunakan pada 12 Pro Max punya kamera ataupun video dia. In fact, 12 Pro Max ni juga adalah iPhone pertama yang ada features kamera Apple Pro RAW untuk power user yang nak hasil gambar tanpa banyak twin color ataupun nak dapatkan full dynamic range masa tengah post editing nanti. Lebih fleksibel sikit lah untuk korang nak gunakan format RAW pada iPhone 12 Pro Max punya kamera ni. So banyak proses editing korang boleh lakukan dengan menggunakan Adobe Lightroom ataupun Photoshop lah. Konklusinya, kalau korang mencari sebuah iPhone dengan bajet sekitar RM2,000, memang aku boleh highly recommend untuk korang dapatkan iPhone 12 Pro Max pada tahun ni ataupun pada tahun mendatang, sebab performance dia masih mantap lagi dan juga kurang isu yang biasa kita dengar pada iPhone. Dia masih well perform in terms of dia punya triple camera, masih capable dan juga good enough bagi aku untuk iPhone pada tahun ni. Untuk dia punya design pun masih relevan lagi dan juga shape feels lebih kurang sama je macam iPhone yang terbaru sekarang ni. Cuma kekurangannya mungkin dia punya display screen just 60Hz saja dan juga charging speed yang rendah. So kekurangan dia mungkin boleh compromise lah dengan version Pro Max ni sendiri dengan harga sekarang ni sekitar RM2,000 saja. Dan korang masih boleh update lagi the latest iOS 17 pada iPhone 12 Pro Max. Even aku jangkakan mungkin dalam masa 2 tahun mendatang lagi korang akan dapat lagi update pada smartphone ni. Harga dia untuk yang terpakai korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM1,900 sampai RM2,700. Bergantung pada condition, berapa storage yang korang nak dan juga bergantung pada seller tu sendiri. So ada juga seller yang jual dengan harga lebih murah daripada harga yang korang boleh dapatkan.
Tapi kena pastikan korang check betul-betul tau. Sebab kadang-kadang harga jackpot ni kena resource sikit lah. Ada benda yang tak betul ke, check battery health dia, check condition dia betul-betul. Macam yang unit aku ni dah crack dah bahagian belakang dia ni kan. So, dia punya body dent ataupun scratches tu normal lah. Aku recommend kalau nak beli iPhone terpakai ni, belilah secara COD untuk korang boleh tengok daripada depan mata korang, dia punya condition dia, boleh test everything sebelum korang bayar amount sebanyak RM2,000 tu. So, yeah. Kalau korang nak beli online pun apa salahnya, tapi make sure korang belilah dekat seller yang dipercayai. So aku rasa itu saja serba sikit review aku tentang iPhone 12 Pro Max pada tahun 2023 ni. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua untuk decide sama ada iPhone 12 Pro Max ni sesuai untuk korang ataupun tidak. Dan aku rasa sampai tahun depan pun masih relevan lagi lah untuk korang nak gunakan. So itu saja. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.